Zombie apocalypse. Salam sejahtera, salam durian. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang kaedah penanaman busuk daripada permulaan apa yang kita lakukan. Contohnya kita lihat pokok di sini, kita sudah tanam lebih kurang dalam 8 bulan dan pertumbuhan pokok di sini agak lancar sekali, ialah pertumbuhan pokok seragam dan masalah pokok kuning ini boleh dikatakan sangat sedikit berlaku. Boleh dikatakan sekarang walaupun musim kering, tetapi pokok masih dapat tumbuh sihat. Dan kita lihat dari segi pertumbuhan pokok ni memang cepat dengan besar lancarnya. Tengok 8 bulan apa yang kita buat di sini ialah kita boleh lihat besar. Kita lihat dari segi pangkal ini memang besar, lebih kurang dalam lebih daripada 50%. Jadi antara faktor yang menyumbang kepada keseragaman dan pertumbuhan yang cepat, satu daripadanya tidak lain adalah busuk. Kedua ialah pengedian busuk, di mana kita menggaulkan baja organik seperti SP361 dan kita campurkan juga pasir, digaulkan seragam. Biasanya kita akan menggaulkan lebih kurang dalam 2 hingga 5 beg, bergantung pada berapa busuknya, berapa besarnya busuk yang kita buat. Nah, di dalam gautunya kita akan gaulkan seragam, lepas itu baru kita tanam. Dan pokok ini ditanam lebih kurang dalam 8 bulan. Jadi kita lihat di sini ialah satu daripadanya juga ialah rumput. Memang kita memang simpan rumput, tidak dibesarkan habis semua. Sebab rumput sekali lagi dia merupakan kulit kepada tanah. Jadi saya rasa antara yang mendorong ataupun membantu pertumbuhan pokok ialah beberapa faktor yang kita harus beri perhatian. Satu daripadanya saluran tanah, maksudnya busuk. Kedua, pengairan, air yang mencukupi. Ketiga, pembajaan yang mencukupi melalui kali fertigasi, semburan foliar yang kita bagi yang kerap. Kita melakukan semburan foliar seminggu sekali. Biasanya semburan foliar ada orang buat 2 minggu sekali, ada yang buat 3 minggu sekali, ada yang buat sebulan sekali pun ada. Tetapi kebun yang dibawa ke satu sisi di sini kita buat seminggu sekali, dan kita dapati ialah pertumbuhannya memang agak memperangsangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita nak tanam durian, beberapa faktor yang saya ceritakan di sini agak penting. Selain pada faktor dari segi penggunaan baja ataupun input yang kita pakai, satu lagi adalah faktor tenaga buruh. Tenaga buruh juga menjadi satu cabaran. Hari ini kita dapati ialah kekurangan tenaga buruh semakin runcing. Jadi bagi sesiapa yang ingin menanam durian, kita kalau boleh jangan terlalu bergantung pada penggunaan tenaga buruh, tapi menggunakan lebih banyak mesin yang boleh membantu kita, dan juga mengurangkan tenaga buruh melalui penggunaan teknologi seperti fertigasi. Dari segi pengurusan rumput kita boleh pakai mesin. Dari penyebaran racun dan perosak juga kita boleh menggunakan. Kalau untuk pokok kecil sebenarnya drone juga boleh diguna pakai seandainya. Tetapi buat masa ini saya rasa masih belum banyak orang yang mempraktik, sebab dari segi harga dan juga dari segi keberkesanan masih dalam kajian lagi. Jadi saya rasa antara faktor yang kita perlu teliti dalam kejayaan ataupun kegagalan dalam penanaman durian ialah perancangan dan juga bajet lah. Banyak yang kita terlepas ialah kita gagal merancang, rancangan kita gagal. Jadi sebelum kita nak memulakan sesuatu penanaman durian, satu daripada kajian yang sangat penting iaitu kajian kemungkinan ataupun kita panggil feasibility study. Kebanyakan ataupun pelabur jarang melakukan kajian kemungkinan ataupun feasibility study yang sepenuhnya sebelum memulakan. Agak sayang sekiranya kita terlepas perkara paling asas dalam penanaman durian, iaitu kajian kemungkinan tidak dilakukan. Jadi kalau kita nak berjaya dalam sesuatu, perancangan itu dan juga bajet sangat penting. Seandainya bajet tidak mencukupi, kemungkinan besar bila masuk tahun kedua, ketiga,
kita kemungkinan tidak dapat meneruskan penanaman disebabkan kekangan ataupun kekurangan kewangan untuk memastikan kebun kita diberi pembajaan dan juga penjagaan yang sepenuhnya. Dan sistem busut di sini kebun dipraktiskan di sini dia ada 3 jenis. Kita buatlah busut dan jalan tu juga dijadikan sebagai tempat air mengalir. Kedua ialah sistem busut dengan tepinya ada longkang. Satu lagi ialah sistem busut sahaja. Jadi kita ada 3 cara yang dipraktikkan di sini. Dan yang paling menarik di sini ialah kita menggunakan kaedah vertigasi lah. Jadi setiap kali kita buat pengairan, air itu akan dicampur dengan baja dan disalurkan. Jadi pertumbuhan pokok di sini boleh dikatakan seragam. Dan kita tengok perataannya pokok di sini ialah boleh dikatakan hampir lebih daripada 95% pertumbuhan pokok sama, dan jarang kita dapati ada pokok kuning. Dan satu perkara yang paling menarik di sini ialah sekarang memang musim kering. Hari ini adalah 14 kan? 14 September. Sekarang merupakan cuaca ada kering, tetapi kita lihat dari segi pokok memang pertumbuhannya masih diteruskan lagi dalam keadaan yang agak segar. Jadi ini antara satu lagi bukti yang dikatakan ialah kalau kita bagi sistem pengairan yang cukup, sistem busuk, pokok walaupun sekarang musim panas, tetapi masih dapat tumbuh dengan segar dan hijau lah. Jadi kita lihat di sini ialah ini adalah jalan, ya. Di sini adalah jalan dan tanah di sini kita ambil dan timbuskan dijadikan sebagai busuk. Jadi di sini memang jalan dengan busuk. Jadi walaupun orang kata dalam bukit tidak perlu buat sistem busuk lah. Tetapi kalau kita lihat di sini kawasan sekitarnya, kalau kita lihat di sekeliling pokoknya semua tumbuh agak seragam, disebabkan salirannya tanahnya baik. Jadi air tidak bertakung. Bila air tidak bertakung, masalah akar rumput tidak berlaku. Jadi masalah akar rumput tidak berlaku. Kuning ni biasanya pada musim panas jarang berlaku, dan juga disebabkan sistem pengairan kita yang mencukupi. Jadi kita dapati ialah satu kebun kalau kita nak buat sesuatu, sumber air sangat penting. Kalau boleh kita kena bagi lebih kurang dalam 10% daripada kawasan penanaman dijadikan sebagai kawasan tadahan ataupun kolam air. Jadi sebagai satu langkah yang bijak ialah kita harus sediakan air yang sumber air yang lebih daripada kita hanya membuat pengiraan secukup sahaja. Jadi kalau boleh kita pastikan sumber air itu melebihi daripada apa yang kita boleh sediakan, supaya bila tibanya benar-benar musim kemarau panjang, kita tidak menghadapi sebarang masalah kekurangan air. Kawasan bukit ini sebenarnya busuk kita tak buat setinggi yang dibuat di tanah rata. Tetapi kalau kita lihat di sini pun busuk kita buat lebih kurang dalam 3 kaki lebih. Sekarang susut masih ada dalam 3 kaki. Jadi ketinggian busuk tu sudah memadai. Setakat kalau kita dapat buat 3 kali 6 ketinggiannya. Jadi saluran air dapat disalurkan secepat mungkin. Sudah memenuhi daripada ciri-ciri yang diperlukan. Jadi kalau kita nak melakukan sesuatu, kita kena memastikan ialah perancangan terutamanya penyediaan tanah itu harus dilakukan sebaik-baiknya. Okey, jarak penanaman di sini kita terbahagi pada 10 meter, 8 meter dan juga 6 meter. Kita nak menguji juga dari segi kepadatan tinggi, kepadatan sederhana dan juga kepadatan rendah. Jadi jarak di sini memang kita dapati kalau kita lihat pokok di sini memang ada yang dekat, ada sebagian dekat, ada yang jauh. Kita nak buat satu penggunaan sama, adakah kita dapat menunjukkan satu sistem penanaman kepadatan tinggi dengan menggunakan kaedah kita merendahkan pokok, dan juga kita akan mengkaji dari segi jenis ataupun variety yang kita akan tanam sebagai satu lagi kajian ataupun perbandingan yang dipraktikkan di dalam pasaran. Jadi salah satu ini juga antara yang satu daripada kaedah yang
boleh kita maju ke hadapan dengan mencuba pelbagai jenis kaedah supaya kita dapat bandingkan yang mana lebih bagus ataupun yang lebih sempurna ataupun memberi kita pendapatan yang lebih tinggi. Seandainya kita tidak melakukan sistem busuk di kawasan cerun atau bukit, kemungkinan besar pokok mati itu tinggi. Contohnya kita lihat di kawasan-kawasan tertentu yang saya pernah lawati, ada kawasan yang selepas 7 tahun tanam, pokok kematian melebihi daripada ataupun mencecah hingga 50% kematian pokok. Dan pokok kuning tu memang selalu kerap berlaku apabila berlakunya perubahan cuaca. Contohnya bila masuknya musim tenggujuk pada bulan November dan Disember, disebabkan air hujan yang tinggi akan menyebabkan kelembapan tanah dan juga ketepuan air tinggi, seterusnya menyebabkan kekurangan oksigen di dalam akar. Dan bila tibanya musim panas, akar yang reput tidak dapat menyerap zat dengan air. Ini menyebabkan bekalan air dan zat tidak dapat disalurkan kepada pokok dengan 100%. Ini menyebabkan pokok mengalami stres ataupun tekanan kekurangan air. Seterusnya dapatlah kita lihat biasanya simptom kekuningan ini akan berlaku. Kekuningan daun ini akan berlaku pada bulan Januari lah. Inilah yang menyebabkan punca-punca pokok kita kuning. Dan kita dapati bukan semua pokok kuning. Kita akan dapati ada sebahagian yang memangnya pokok kuning disebabkan kawasan itu melupakan laluan air, ataupun kawasan itu kelembapan tanah tinggi, ataupun pokok yang ditanam itu mungkin berada di kawasan yang bertakung air. Itulah menyebabkan punca-puncanya kuning. Dan juga kuning itu juga bergantung kepada jenis tanah. Kalau tanah kita jenis tanah liat, memang peluang kuning itu lebih tinggi. Kalau tanah ini jenis tanah yang gembur, yang berpasir, peluang kuning itu dapat dikurangkan. Tetapi yang paling mustahil ialah paling mustahak ialah kita kena pastikan ialah saluran tanah kita dapat air dapat disalurkan keluar secepat mungkin selepas pengairah ataupun selepas musim hujan. Jadi pengiraan busuk inilah antara kaedah yang dipraktikkan untuk menyelesaikan masalah pokok kuning ini.